Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey, terima kasih kerana datang sesi bimbingan bersama saya. Nama saya Masria. Boleh Encik perkenalkan diri Encik? Saya Asila Fasihah binti Azman. Okey, sebelum saya memulakan sesi bimbingan bersama Encik, Encik boleh tak ceritakan sedikit mengenai latar belakang Encik? Okey, nama saya Asila Fasihah binti Azman. Boleh panggil saya Asila. Saya berumur 23 tahun. Saya berasal daripada Johor Bahru, Johor. Dulu saya bersekolah di sekolah menengah kebangsaan Taman Mulik. Dan kemudian saya sambung belajar diploma dulu. Selepas SPM saya sambung belajar diploma di UiTM Arau, Perlis, dengan kos diploma in Polymer Technology. Kemudian saya sambung belajar dalam degree di UiTM juga, UiTM Shah Alam. Kos yang sama, degree in Polymer Technology. Dan sekarang saya masih belajar degree lah. Saya ada 4 orang adik-beradik. Saya anak nombor 2. Saya ada seorang kakak dan juga 2 orang adik, seorang lelaki dan seorang perempuan. Adik-adik saya masih sekolah, yang bongsu masih sekolah, dan yang adik nombor 3 tu dia tengah sambung degree juga sekarang. Dan kakak saya dah bekerja sekarang. So untuk ibu ayah saya pula, ayah saya bekerja sebagai pemandu Grab sekarang ni, dan ibu saya suri rumah. Okey. Ayah kerja Grab kan? Abang saya kerja Grab juga. Oh. Asal pun sama, Johor juga. Johor kat mana tu? Saya duduk Johor Bahru. Johor Bahru. Dekat lah. Saya kat Johor Bahru juga. Okey. Cik, sebelum memulakan sesi bimbingan bersama saya, sekarang ni Cik rasa selesa tak atau apa-apa ke? Boleh beritahu saya. So far okey. Okey, dah makan? Baik dah. Okey. Okey, sebelum ni Cik faham tak masuk bimbingan tu apa? Bimbingan? Yang saya tahulah, bimbingan tu contoh saya ada masalah. Saya datang dekat satu individu, satu orang, dan dia tolong guide saya untuk selesaikan masalah saya, untuk bimbing saya lah. Okey, memang betul, tapi secara generalnya ada satu proses bantuan yang disediakan kepada individu, salah satu Encik lah, yang memerlukan panduan ke arah pemahaman, kemahiran ataupun pengetahuan dengan menentukan matlamat jangka pendek ataupun jangka panjang, ataupun merancang cara-cara bertindak dan mengubah tingkah laku ke arah yang kebaikan. Untuk pengetahuan Cik, durasi ataupun masa yang diperlukan untuk sesi bimbingan antara 30 minit atau 40 minit. Dan untuk pengetahuan Encik juga, sesi bimbingan ini adalah rahsia. Contohnya kalau apa-apa masalah Encik ataupun luahan Encik tidak dipaparkan di halayak ramai ataupun di mana saya bercakap dengan orang lain ke, tidak. Hanya di sini sahaja. So saya tak akan bercerita dengan siapa-siapa sekalipun. Okey. Atau family saya sekalipun. Tak, hanya di sini sahaja. Okey. Sebelum ni Cik nak apa-apa nak luahkan ke, nak minta pendapat dari saya ke, Cik boleh luahkan. Okay. Masalah yang saya nak kongsikan dengan Cik sebenarnya pasal saya kan student. Jadi sekarang untuk pengetahuan Cik, saya rasa Cik pun sedia maklum yang student sekarang semua kena belajar daripada rumah. Dan saya rasa ada masalah dengan nak belajar dekat rumah tu sebab
to face memang jadi online. Saya pula memang sentiasa masuk lab. Jadi eksperimen semua pun saya kena buat daripada rumah. So bukannya saya kena buat eksperimen daripada rumah lah, maksudnya macam saya tak ada hands on lah untuk eksperimen tu kan. Jadi masalah saya yang saya nak share dengan cik, saya rasa macam stres dan rasa macam saya rasa macam saya fikir bukan especially bila belajar ni, saya rasa stres tu sebab saya duduk rumah kan sekarang. Jadi rasa tanggungjawab saya tu sebagai seorang anak dengan sebagai seorang pelajar ni dia datang sekali. Selalunya contoh kalau kita dekat college ni, kita fikir pasal diri kita je. Macam kita daripada college, daripada fakulti kita balik college, and then kita buat assignment, siapkan kerja, pergi kelas, balik kelas, macam itu je yang kita fikirkan. Okey, cik sebelum tu cik boleh jelaskan tak apa cik apa ni fikir bukan-bukan? Boleh terangkan tak cik fikir bukan-bukan tu fikir apa? Mostly pasal belajar lah. Macam saya fikir saya boleh score ke subjek, macam boleh score ke mata pelajaran untuk setiap semester. Sebab sampai ke hari ni saya dah face 3 semester belajar online. Jadi every semester tu saya akan sentiasa fikir saya boleh ke score untuk SEM ni. Sebab belajar online ni sangat susah. Selalu kita ada lecturer depan mata kita, kita boleh terus tanya, kita boleh lepas kelas kita boleh jumpa dia dekat bilik dia apa semua. Tapi ni lecturer baru kerja daripada rumah, jadi kita nak kacau dia ada anak kat rumah, dia ada nak kena settle kerja rumah dia. Jadi kita serba salah nak kacau dia. Dan macam tu lah yang saya selalu fikir tu pasal result saya sebenarnya. Oh, so sekarang ni cik bimbang lah dengan apa ni, dengan keputusan setiap semester, betul tak? Takut gagal ke macam mana? Betul. So macam tu lah. So cik lapor fikir bukan-bukan sampai menjejaskan Emosi saya emosi macam tu lah. Okay, Cik Asila, contohnya kalau kat rumah Cik Asila buat macam mana? Means Cik Asila boleh bagikan masa ke atau macam mana? Selalunya memang boleh bagi masa sebab parents tu memang memahami, memang tahu anak-anak dia belajar. Tapi kita sebagai seorang anak, kita tak sampai hati dah duduk kat rumah. Takkan macam nak jadi bos pula duduk kat dalam bilik je asyik belajar. Jadi kita pun adalah nak tolong dia dekat rumah kan. Masak ke, sedia baju, macam tu semua kan. Jadi boleh bagi masa tapi rasa macam sedikit terganggu lah. Oh, so Cik Asila ni anggap kita sebagai anak mesti kena tulis apa, walaupun kita tak ada walaupun kita ada kerja ke tak ada kerja, mesti kena buat tugas sebagai seorang anak. Betul. So kalau aku sebagai pendapat Cik Asila, ibu bapa Cik Asila bagi sokongan tak? Macam contohnya kalau kita belajar, bila kita stres, adakah ibu bapa Cik Asila kasih ya, boleh tenangkan Cik Asila ke, atau just biar je, buat kerja je, tak layan, buat kerja je? So far memang diorang faham dan diorang memang support. Memang support sebab anak kan. Lepas tu dekat rumah pun selalu tanya tak ada kerja ke. Mesti saya akan macam rasa macam dekat rumah, so kita macam mestilah nak spend time dengan family. Contoh malam kalau dekat college tu kita terus duduk dekat meja, kita terus buat kerja kita kan. Tapi bila dekat rumah ni kita macam takkan nak duduk nak buat kerja je, kita ada mak bapak kat bawah, ayah baru balik kerja, malam baru ada kat rumah kan. Jadi malam mesti nak turun bawah, sembang dengan dia, makan family lah kan. Betul. Jadi macam tu lah. Diorang pun tahu saya ada kerja, tapi saya sendirilah. Saya rasa macam saya tak patut nak duduk dekat bilik je macam tu. So, Kena ada. Dalam fikiran kita kita kena spend time juga dengan family. Tanpa kita ada kerja, kita ada kerja, kita spend time. Sebab ibu bapa kita kan, nak tak nak kena spend time. Okay. Kita boleh sedih sendiri. Okay, faham. Saya faham perasaan tu. Okay, contohnya kalau salah satu pembimbangan keputusan, kalau dari segi lecturer macam mana? Adakah boleh membantu Cik Asila? Mostly lecturer memang semua sangat membantu, tapi dalam ramai-ramai itu mestilah ada seorang dua yang macam kita tak ngam ke, ataupun macam dia pun ada banyak kerja dan sampai tak banyak membantu dalam pelajaran kita kan. So saya ada seorang lecturer ni, saya ada ambil subjek calculation semester ni. Tapi dia punya cara pembelajaran dia mengajar tu saya rasa macam tak berkesan sebab mostly calculation saya rasa memang
calculation memang subjek yang susah saya rasa pada saya lah, sebab saya memang tak suka calculation kan. Jadi bila lecturer tu dia cuma kasih, dia tak ajar face to face, dia tak ada pun buat online meeting apa semua tu tak ada. Dia cuma kasih link video, contohnya daripada YouTube, dia kasih and then kita kena tengok macam self learn, kena belajar sendiri macam tu. Fahamkan daripada YouTube tu and then kita macam kelas lah, macam video orang luar tu macam lecturer kita macam kita ajar. Tapi lecturer cuma kasih link macam tu je lah. Oh, dia senang cerita ni macam lecturer ni hanya bagi bahan untuk mengajar sahaja tapi tanpa mengajar. Dia tak explain pun. Macam tu lah. Okey, Cik Sila, ceritanya kakak dikasih link sahaja untuk belajar daripada orang luar negara lah. Lepas tu lecturer cik ni macam kasih kerja tak supaya untuk memahami apa yang dikasih bahan mengajar tersebut? Mostly dia lepas kelas tu kalau lepas kelas lah macam sekali lah dia kasih link video tu and then dia kasih juga dokumen ke PDF tutorial exercise yang nak kita buat and then buat macam tu je lah. Dan kerja tu pun individual, kena buat sendiri and then kena submit kat dia. Dari situ cik faham tak apa yang saya sendiri pun macam sebenarnya tak faham sebab kita belajar kita perlukan lagi explanation. Contoh macam kalau belajar face to face kan, lecturer tu ada depan kita, dia ajar kita dan dia bagi juga link lain untuk guide kita lebih, untuk kita lebih faham. Tapi sekarang ni dia cuma kasih nota bimbingan tu je, macam nota tambahan tu je untuk kita fahamkan semuanya. Tak ada pun explain daripada dia. Oh, so Cik Sila nak ni macam lecturer kasih walaupun kasih link bahan mengajar daripada orang lain, tapi Cik Sila cuba nak lecturer juga yang ajar juga. Means ada 2 in 1 lah, dari orang luar dan lecturer sendiri. Macam tu cik Ya. Okey. Kalau kalau kerja mesti ada group kumpulan kan. Adakah kumpulan itu kasih kerjasama ataupun tidak? Selalunya untuk subjek-subjek lain tu memang banyak kan group assignment sama-sama dengan kawan-kawan lain. Alhamdulillah kawan-kawan semua memang supportive sebab kita orang memang sama-sama semua ada dekat rumah. Semua pun rasa stres yang sama, rasa susah yang sama untuk buat kerja kan. Jadi ada kawan-kawan, semua kawan-kawan pun memang sangat membantu lah dalam kerja tu, selalu buat kerja sama-sama. Tapi itulah bila kurang pengajaran daripada cikgu sendiri yang ajar lecturer sendiri yang ajar kita. So bila sama-sama dengan kawan tu macam ya tak ya gitulah. Tapi kawan-kawan masih membantu. So tolong menolong lah kawan-kawan walaupun kita tak faham, tapi cuba sedia upaya terfaham juga apa yang kita belajar lah. Baguslah kawan macam tu, memang baguslah. Okey, selepas apa yang saya dah luahkan dekat cik tadi, boleh tak cik tolong saya nasihatkan saya tentang kerisauan saya pasal result saya, yang saya risau tentang result saya akan jatuh, dan juga pasal macam mana untuk hilangkan rasa bersalah bila tak tolong ibu apa ke, tapi ibu apa saya faham. Okey, pada pendapat saya lah adalah kalau saya akan cakap satu-satu lah mula-mula pasal ibu bapa ibu bapa, walaupun ibu bapa awak faham dengan awak, means awak student untuk baik kerja, lagi-lagi awak semester 5 bukan? So nak akan FYP lah kan, so lagi semakin sem 5, sem 6 makin banyak kerja, makin less stress kan. So kita kena, kalau tak nak lukakan hati ibu bapa, means takut macam apa kita buat tu bersalah, kita kena buat bagikan masa. First bagikan masa, contohnya lah kan, contohnya Cik Asila ni ada kelas pagi. So katanya kalau kelas pagi kita kena kemas kan, jemur kain, tapi Cik Asila tak boleh buat benda tu, tapi terpaksa ibu Cik Asila yang buat. So cakap dengan ibu Cik Asila, cakap ibu pagi ni saya tak boleh tolong, boleh tak saya akan tolong masa tengah hari, masa masak. So sekurang-kurangnya kita boleh melegakan hati ibu. Okey, anak aku ni
ada kelas, so nanti bertolong, so bolehlah lega. So awak pun sebagai awak pun tak akan rasa bersalah masa kelas pun tak fikir tak tolong ibu ni. So macam contohnya dah cakap macam tu, okey masa tengah hari kita tolong, so kita dah akan fokus masa kita belajar kat Google Meet dengan lecturer. Lepas tu kalau nak spend time dengan family kan, contohnya kalau malam, bagi saya lah kan, kalau malam kalau kita tak ada kerja yang penting, contohnya tak deadline esok kena hantar, kita boleh lah spend time bersama-sama dengan family. Contohnya kalau memang kita ada masa dengan ibu bapa, kita boleh cakap, ibu bapa cakap, ibu ayah saya tak ada masa ni, saya nak buat kerja dulu nanti dah siap saya akan dengan ibu dan ayah lah kan. Okey, yang tu faham tak? Boleh imagine ke? Boleh. Okey, faham contohnya kalau pasal bimbang kalau bimbang ni setiap orang mesti akan bimbang dengan apa yang kita buat. Walaupun kita buat contoh test pun betul tak? Macam salah je. Macam mesti memang automatik akan rasa bimbang. Contohnya kalau keputusan, contohnya kalau kita satu je, kalau kita rasa kita buat yang terbaik, kita tiru, kita buat bersungguh-sungguh dengan lecturer cakap, dan apa yang lecturer bagi kita buat dengan tak tiru, dengan apa yang usaha kita sendiri, insyaAllah kita benda tu kelamaan akan rasa bimbang, akan tukar rasa kita redha. Kita dah buat dengan sebaik-baiknya, keputusan turun ataupun meningkat, terpulang apa yang kita usaha. Apa yang kita usaha akan dapat ganjaran itu tak? Okay. Lepas tu untuk nak elak kita terbimbang kan, kita contohnya kalau kita terlampau rasa Cik Asila cakap kan, Cik Asila akan bimbang dan betul-betul bimbang pasal keputusan kan. Contohnya kalau kita dah buat satu kita final exam, kita dah buat benda tu kan, lepas tu kita blank, lepas tu kita tak tahu, kita buat je, pasrah je. Kita boleh cakap dengan ibu atau ayah atau family atau rakan-rakan, cakap kita luahkan benda tu, sekurang-kurangnya kita akan rasa okey. So tak ada bimbang, cakap ada contohnya daripada ibu, cakap tak apalah, dah terbuat terbaik, contohlah kan, buat terbaik, tak apa kalau dapat makan macam rendah pun tak apa, dah ada usaha macam mana kan, contoh. Tapi buat yang terbaik lagi lain kali. Contohnya kalau Asila cakap pula dengan rakan-rakan mestilah sama kos kan, mesti akan merasai final exam kan, cakaplah mesti dia akan cakap tak apa, kita pun macam tu juga. Jadi mesti ada connection, sebab kawan-kawan dia dah lalui dan faham apa yang kita rasa. So kita boleh macam cool down lah, hati jangan bimbang. Setelah keputusan tu macam taklah rasa risau sangat, sebab kita dah lepaskan separuh benda tu sebelum kita dapat keputusan tu. Faham tak maksud saya? Faham tak? Faham? Okey. Lepas tu kalau kita nak kurangkan bimbang tu kan, lepas kita buat sesuatu, contohnya dah habis final exam kan, kita boleh buat satu macam beli something supaya kita macam perhargaan. Walaupun kita nampak macam buat macam tak tahu dapat jawapan betul ke tak, seorang ni kita dapat perhargaan, so macam tak apalah, kalau tak ada, kalau contohnya kalau salah pun macam mana, maybe lain kali kita buat yang terbaik. Ni contohnya walaupun takkan, maksud saya bukan kita repeat course tu kan, kita contohnya sem depan course yang lain kita buat lebih bersungguh-sungguh benda tu. So macam kita buat perhargaan, takkan kita buat bersungguh-sungguh, kita buat belajar siang malam tapi tak ada pahala untuk kita. So kita buat lah, contohnya beli McD ke untuk kita ke, so rasa sekurang-kurangnya tak rasa dah depressed, tak rasa bimbang sangat apa yang kita buat tu. Okay, faham tak? Lupa dengar penjelasan cik. Seterusnya tentang lecturer, macam mana saya nak maksudnya nak tambah keyakinan diri saya untuk tanya dia soalan ke, untuk PM dia lah, senang cakap kan, untuk kita PM dia, tanya apa yang saya tak faham, sebab saya tak ada keyakinan tu untuk tanya dia, sebab saya tak kenal lecturer. Okey, apa yang Cik Asila bagi tahu saya sebelum ni, cakap salah satu lecturer Cik Asila ni dikasih mengajar melalui
link YouTube daripada orang lain. Ni bukan yang dia ajar tapi orang yang ajar bagi saya lah. Contohnya walaupun kita ada keyakinan untuk bertanya, tapi sekurang-kurangnya kita kena beranikan walaupun kita malu, tapi kita kena berani nak tanya kita mana. Kalau tidak, tak ada siapa nak tolong kita. Tak tu contohnya kalau tak tahu satu sampai kalau kita tak tanya, saya bila tak tahu apa. Kalau kita buat, kita tak sendiri tak bercakap benda tu, kita tak tahu benda tu. Contohnya kalau lah bagi saya lah, pendapat saya, kalau takut nak cakap melalui kat Google Meet, ni kan ramai orang, ramai lah rakan kan. Bolehlah cakap WhatsApp personal dengan lecturer. So tak faham boleh tak ajar. Di situ sekurang-kurangnya apa yang kita tak tahu jadi tahu. Jadi contohnya kalau semakin lama kita contohnya Cik Sila banyak kali ber-WhatsApp, berkomunikasi dengan lecturer, lama kelamaan Cik Sila akan rasa selesa tau. So benda tu rasa malu, keyakinan dah rendah tak ada. So lama-lama okey, walaupun tak mendadak confidence level tu macam wow, macam berani tak. Sebenarnya macam okey, untuk yang ni saya faham, saya boleh bertanya. So kalau dah start tu, boleh cuba kat group yang dengan rakan, boleh je. Kalau benda tu tak ada orang respon, standard lah. Kebanyakan kadang-kadang tak ada respon kan, sebab dia tahu lecturer kan banyak subjek yang diajar, banyak lah dia kena pantau kan. Mana tu kita lepas pandang, itu jangan kecil hati dah macam malunya tak nak lah buat. Itu kita dah confident tu dah turun kan. So jangan fikir macam tu, fikir je yang positif. Okay, lagi sangat membantu Cik punya penjelasan tu. Last kali saya nak tanya tentang kerja, macam assignment dapat tanya kan, macam mana saya nak cope dengan kawan-kawan yang ada juga certain group assignment yang kawan-kawan dia tak membantu sangat. Mostly macam saya nak kena gerakkan dia, ataupun saya yang banyak buat kerja dalam group assignment tu. Contohnya macam subjek apa, boleh terangkan tak? Mostly macam untuk buat report lah. Saya ada ambil subjek marketing. So marketing tu kena buat survey untuk semua orang, kena buat Google Form. So untuk soalan dalam Google Form tu tak ada contribution pun daripada kawan-kawan satu group. Maksudnya saya seorang je yang kena bina soalan tu, saya kena buat Google Form tu sendiri. And then dalam report tu pun nak kena gerakkan, bila nak hantar ni, bila nak kena compile kan benda tu, nak adjust font ke, justify apa semua. Jadi macam perlukan masa. Diorang selalu buat last minute macam tu. So, macam agak beban untuk saya lah. Jadi saya nak minta pendapat Cik, macam mana saya nak handle kawan-kawan circle yang macam tu. Okay. Tak tipu lah kalau kita masuk universiti tak jumpa orang macam tu. Memang tipu lah kan, nampak memang memang tipu lah. So untuk nak, tak boleh halang benda tu. Memang setiap semester kan, setiap semester mesti akan jumpa orang macam tu. So apa yang kita fikir, contohnya kalau dia tak bersama dengan baik, kita boleh je cakap dengan grup. Okay, contohnya kalau tak ada ketua lah, kita tak ada ketua, boleh je anggap, jadi kita as ketua gerakkan diorang. Sekurang-kurangnya jangan fikir sisi aku je, no, jangan. Sebab fikir je, okay, kita gerakkan supaya memudahkan kerja kita yang pertama. Lepas tu yang kedua, memudahkan diorang. Tak semestinya diorang tu asal tu tak berani bersuara. Macam kalau confident dia kurang, macam malu nak bertanya, ada macam tu. Tapi kita tak tahu pula. So kita niat dalam hati, kita nak tolong kawan kita yang memang susah. Bukan anggap diorang tu macam malas nak reply, tapi macam malu nak bertanya. Anggap kita nak tolong diorang. So contohnya kalau kita dah gerakkan masing-masing, contohnya okay, saya nak time macam ni, buat macam ni. So contohnya kalau yang tak buat kerja, contohnya kalau kita tak buat kerja, tanya kenapa tak buat kerja, still tak reply, still tak dengar apa yang Asal cakap atau kawan-kawan Asal cakap, boleh terus direct ke pensyarah lah. Pensyarah yang akan tentukan sama ada dibuang daripada grup ataupun turun markah. Itu keputusan
pensyarah tu sendiri lah, saya pun tak tahulah sebab saya pun bukan pensyarah, so tak tahulah apa yang tindakan yang pensyarah akan lakukan. Tapi sekurang-kurangnya kalau dah tak tahu sangat lah, bis ada buntu, diorang tak ada kerjasama, contohnya bukanlah semua, salah satu orang lah, terus diorang chat personal dengan pensyarah tu, subjek tu lah, supaya nak bantu group Asilah. Macam tu. Okay. Faham tak? Faham tak apa saya cakap ni? Faham. Okay. Saya akan cubalah untuk hadapi kawan-kawan tu semua. Okay, bagi saya lah, setiap orang semua ada masalah. Tanpa, walaupun budak kecil sekali pun ada masalah dia sendiri lah sampai besar. So kita sebagai dewasa, kita kena pandai lah nak arrangekan emosi kita. Walaupun kita sekarang COVID-19 kan, so banyak beban, banyak kita kena fikir. Seorang kita kena betul think positif, jangan fikir bukan-bukan. Cakap fikir je yang baik-baik. Maksudnya okey, contohnya bagi contoh contohnya pasal untuk dapat keputusan tu kan, fikir je yang baik-baik je, jangan fikir buruk-buruk. Memanglah kita manusia memang fikir buruk dulu kan, tapi belajar fikir positif je, baru negatif. Positif kau cakap dah boleh ni, boleh, aku boleh buat. Fikir tu je dulu. Contohnya kalau contohlah saya tak minta bila dapat keputusan yang rendah tu kan, tak apa, kita tengok reverse balik apa kita buat. Adakah kita buat belajar betul-betul? Buat tak kerja yang lecturer buat? Yang dibagilah, maksudnya masa kat group ada tak kita buat betul-betul? Fikir contohnya kalau kita tengok dan tak buat betul-betul, jangan macam repair sendiri, sebab benda tu kesalahan sendiri. So kita dari situ okey, buat lebih baik. Tak apa macam ni, sem ni tak apa, buat yang sem depan, buat yang lagi yang terbaik sampai dapat yang cemerlang, insya-Allah. Okey. Setakat ni So far okay. Terima kasih sebab bagi saya macam tunjuk ajar saya, nasihatkan saya rasa lega. Okey. Apa daripada sesi bimbingan ni, ada tak yang Cik rasa nak luahkan apa lagi? Mana tahu ada nak luahkan tapi malu nak luahkan dengan saya ke, still walaupun dia cakap dah lama tapi still nak cakap tapi takut macam tu. Tak. So far semua dah saya dah beritahu dan Cik dah bantu banyak dah. Saya akan cuba untuk betulkan maksudnya untuk praktikkan apa yang Cik cakap. Okey. Daripada sesi bimbingan ni apa Cik rasa lega tak ke, atau sama je walaupun saya bercakap tapi macam tak ada feel, tak ada macam ringan, tak beban ke macam mana? Rasa lega sebab saya dah berjaya luahkan perasaan saya dekat seorang yang pakar dan bagi Tak ada pakar mana dan bagi feedback semula dekat saya, bagi nasihat kat saya yang sangat berguna. So saya memang sangat lega sekarang. Okay. Terima kasih tau sebab sudi datang sesi dengan saya dalam masa 30 minit ataupun 25 minit, tak silap. Okey, terima kasih tau. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.